إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya sidang muslimin serta muslimat, tetamu-tetamu Allah yang sentiasa dirahmati oleh Allah sekalian. Terlebih dahulu di pagi ataupun di hari yang mulia ini, hari Jumaat yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Hari Jumaat digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat melalui bulan Rajab yang saya yakin sudah pasti tuan-tuan sekalian telah pun menterjemahkan secara praktikal sunnah Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Rajab yang telah berlalu, yang mana hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 Syaban 1433 Hijrah. Begitulah cepat dan pantasnya masa berlalu meninggalkan kita, sehingga mungkin ada di antara kalangan kita yang tak perasan, tak sedang pun kata Rajab telah berlalu 2 hari yang lalu. Tak sedang pun hari ini sudah berada tanggal 2 Syaban, Masya Allah, yang mana hanya tak sampai 30 hari lagi Ramadan Al-Mubarak bakal menjelma, iaitulah bulan yang senantiasa dirindui dan ditunggu-tunggu oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan juga kekasih-kekasih Allah yang merindui bulan yang penuh dengan keberkatan itu. Di kesempatan yang ada pada hari ini, sementara kita menunggu masuknya waktu sembahyang Jumaat, hari ini 1:23 petang, saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk memberi perhatian kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala turunkan terdiri daripada 111 ayat, yang mana surah ini dimulai dengan perkataan subhanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ayat pertama surah
Al-Isra. Kalau kita renung-renung, kita amati, kita perhati betul-betul, awal surah Al-Isra ini Allah Ta'ala mulakan dengan Subhana. Selalu kita pun menyebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Maka perkataan Subhana, kalimah, perkataan, verb Subhana itu digunakan litanzih, untuk menyucikan. Yakni di awal ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dirinya sendiri, membersihkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membersihkan dirinya daripada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dirinya daripada bersifat dengan sifat buta. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat buta. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat peka ataupun tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat maha suci daripada sifat bodoh. Dia juga bersifat maha suci daripada sifat bisu ataupun keluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat maha suci daripada sifat lemah. Dia juga bersifat maha suci daripada sifat tiada. Ringkasnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, perkataan Subhana itu Allah Ta'ala sebutkan untuk memberitahu kepada kita bahawa aku ini Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Dan juga aku ini merupakan Tuhan yang bersifat maha suci bersifat-sifat kelemahan. Korang pun tak ada, lemah pun tak ada. Allah Ta'ala tak buta, dia tak pekak, tak tuli, dia tak bodoh, dia tak lemah, dia tak miskin, dia tak zalim. Dan ringkasnya, perkataan Subhana ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi signal kepada kita bahawa aku ialah Tuhan yang maha suci daripada segala-gala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha suci bersifat kekurangan dan kelemahan, sekaligus mafhum mukhalafah. Bagi anak-anak kita yang mengaji sekolah agama al-masyhur, dia faham mafhum al-mukhalafah, lawan dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha suci daripada sifat kekurangan dan kelemahan, bermakna dalam perkataan Subhana ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menonjolkan kepada kita bahawa aku merupakan Tuhan yang bersifat dengan sifat maha sempurna. Aku maha hebat. Kalaulah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha suci daripada sifat buta, bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat maha melihat. Maha melihat. Saya melihat, tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini pun juga melihat. Tetapi di sana terdapat perbezaan, yakni penglihatan kita terbatas. Saya nampak abang-abang, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam yang duduk depan saya, bapak-bapak yang duduk dekat saya nampak jelas. Tapi saudara-saudara kita yang duduk di saf belakang sana, saya nampak tapi tak apa nak clear muka dia macam mana. Tak apa nak clear. Adik-adik kita muslimat, pelajar-pelajar kita yang duduk di atas, muslimat kaum Bani Hawa, saya tak nampak langsung muka. Masih ada benda tu mengadang tu, tak nampak. Masya Allah. Abang-abang, bapak-bapak yang di belakang sana juga, walaupun dengar suara saya clear sebab kita guna sistem pembesar suara yang canggih, tapi tak nampak muka saya dengan clear, dengan jelas. Sebab apa?
penglihatan kita terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha melihat. Dengan sifat Maha melihat Allah Taala dapat lihat hamba-hamba dia terang-terang gitu. Dan juga dia dapat melihat hamba-hamba dia yang sedang berada di dalam bilik-bilik gelap. Dia nampak manusia-manusia yang sedang melakukan maksiat di tempat-tempat bersembunyi-sembunyian. Allah Subhanahu wa taala nampak hamba-hambanya yang sedang berada di Ka'bah sekarang ini, yang sedang tawaf di Baitillahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Dia juga dapat melihat hamba-hamba yang sedang melakukan sa'i bainas Safa wal Marwah. Dia dapat melihat hamba-hamba yang pergi buat umrah musim ini sedang menziarahi tempat-tempat bersejarah. Di antaranya mereka pergi ke Jabal Rahmah yang terletak di tengah-tengah Arafah. Dia dapat melihat hamba-hambanya umat Islam daripada Malaysia yang sedang dalam perjalanan di Madinatul Munawwarah untuk pergi ke makam syuhada di Uhud. Kita tak nampak. Kita cuma nampak duduk dalam masjid di tengah. Isteri kita dia buat apa di rumah pun kita tak nampak. Anak kita mandi ke tak mandi lagi, pergi masjid ke tak pergi masjid lagi nak sembahyang Jumaat, tak nampak. Murid-murid kita yang duduk di asrama hari ni hari Jumaat semua kena pakat main semayang. Hak laki-laki duduk mandi pun ada, yang tak main semayang pun ada. Kita tak tahu sebab apa, tak nampak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha melihat. Dia nampak, itulah sifat Allah. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha suci, dia bersifat peka ataupun tuli, bermakna Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha mendengar. Kita dengar tak? Dengar juga. Dengar sebab saya bercakap menggunakan PA system, membesar suara, mikrofon semua, speaker semua ada. Dengar bisikan-bisikan dan perbualan-perbualan yang dicakap oleh sahabat-sahabat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mendengar, sehingga ucapan-ucapan, pertuturan-pertuturan, perbualan-perbualan, perbincangan-perbincangan, mesyuarat yang diadakan didengar walaupun dengan nada suara yang jelas. Dalam waktu yang sama, sifat pendengaran Allah yang Maha mendengar itu mendengar hatta sehingga bisikan-bisikan hati yang terlintas dalam hati hamba-hambanya manusia ini. Allah Ta'ala Maha mendengar. Masya Allah, itu subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha suci daripada sifat bodoh, bermakna Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha adil, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha hebat pengetahuan Allah. Kita alim kata alim, alim juga. Pandai kata pandai, pandai juga. Siapa kata tak pandai, masuk universiti, habis PE, sambung MA, habis MA, sambung PhD, dapat doktor falsafah dalam sesuatu bidang yang kita curi. Pandai juga. Tetapi kepandaian kita cukup terbatas. Kita cukup terbatas. Contohnya gelas. Dalam gelas ni ada apa? Dalam gelas ni ada apa Ustaz Mukhlis? Ada ayat. Kita pandai tak? Pandai. Pandai apa? Pandai minum ayam. Tetapi kalaulah air yang kita minum pagi tadi, pukul 10 pagi tadi minum lagi, mai ke masjid, singgah dekat restoran Arab kita di bawah sana, minum lagi, naik atas masjid, tuang air, nak minum lagi, Masya Allah, pandai minum air. Tetapi kepandaian kita adalah kita mampu untuk mencipta segelas air, tak payah banyak-banyak, segelas air saja. Sebagaimana air yang berada di dalam gelas yang jernih ini, kita tak mampu, sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Alim, Maha